Tekanan kewangan. 4 tips mudah untuk keluar daripada masalah ini selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syariman Yusof. Welcome to my YouTube channel. Minat berkaitan dengan personal finance dan apa-apa tips yang berkaitan dengan kewangan, sila tekan subscribe dan loceng untuk bersama dengan saya dan tidak terlepas apa-apa video selepas ini. Tekanan kewangan. Sedia maklumlah, sejak kebelakangan ini MCO, COVID-19, new normal, semua orang affected. Orang yang keluar berniaga pun affected, orang yang bekerja pun affected, everybody affected, and membawa kita kepada satu situation yang dulu kita boleh belanja sebagai biasa, and affected. Why affected? Because of the drop of the income. Bila benda ni berlaku, kita dah start rasa stres, rasa macam tak selesa dah nak duduk. Tidur malam pun kadang-kadang kita 2-3 pagi boleh bangun. Banyak kita tengok dalam Facebook, Instagram dan sebagainya, kawan-kawan cakap kan, malam-malam susah nak tidur. Macam inilah cerita dia. Why benda ni berlaku, kita faham. Macam mana kita nak keluar daripada masalah ni sekarang? Belajar untuk sabar. Dalam bahasa Arab dia panggil SABR. S-A-B-R. First, shut up your mind and body. Bila kita rasa tertekan, kita duduk dengan keluarga berminggu-minggu tak boleh nak keluar daripada rumah dan sebagainya, kita kena start sabar. Jangan sikit-sikit nak angkat tangan, masalah tak akan selesai. First, dalam sabar, kita belajar untuk shut up perbuatan kita dan mind kita. Perbuatan kita tahu, semua orang boleh nampak. Mind, walaupun dah berhenti dah nak angkat tangan dan sebagainya apa semua, mulut tak mencarut, tapi dekat sini masih mencarut. Habis macam mana nak lena malam? Tak boleh lah nak lena. Bila kita tak cukup tidur, lagilah affected. Body effect, mind effect, lagilah ada tekanan. So how to manage it? First, shut up perbuatan. Kedua, shut up your mind. How to shut up your mind? Ini tips dia. Nombor pertama, bagi yang non-Muslim, selalunya kita tengok dia buat yoga, dia sebut perkataan-perkataan positif untuk menghilangkan daripada perkataan negatif. Okey? Bagi orang yang Muslim, kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Bila kita istighfar, sebut perkataan berulang kali, so yang mencarut dia hilanglah. Setuju? Yang kedua, break your pattern. So kita faham, do the same thing, expect a different result. Possible ke? Tak possible. Kawan-kawan, sedarlah, kita duduk ke new normal. Semua dah berubah. Yang pasti dan pasti adalah perubahan. Kita tak nak pun perubahan tetap akan datang kepada diri kita. Dulu kita selesa makan gaji, office hour, shift dan sebagainya apa semua, kita ada OT. Tapi ini dah berubah. Perubahan ni berlaku. Pasti dan pasti akan berlaku juga. So sekarang dalam situation, nak tak nak, kita kena break our pattern. Don't do the same thing, expect a different result. So berubah daripada mana? Okey, mula daripada apa yang diberi atau mula daripada apa yang ditanya. Diberi ni dipanggil dalam bahasa berniaga ni panggil demand lah. Okey, apa yang kita ada dipanggil supply. So kita tengok rata-rata dekat luar, ramai orang dah start jual kuih raya bukan ke pasar Ramadan, dalam online. So peluang ni banyak dekat luar. So kita kena belajar untuk kenal peluang yang baru. Bila kita melihat apa yang berlaku kepada kita itu satu masalah, tekanan pasti akan bersama dengan kita. Bila kita tengok benda tu sebagai satu, bukan batu penghalang, batu loncatan, maka benda tu tukar akan jadi peluang kita. Dulu kita fokus untuk buat kerja, earn gaji sahaja. Sekarang kita patah balik kepada basic, kita nak belajar macam mana nak jadi orang yang berniaga. Break the pattern. Betul? Sebab 9 daripada 10 pendapatan kita daripada berniaga. First, sabar. Shut up your mind and perbuatan. Kedua, acknowledge the situation. Kita kena acknowledge the situation. That means kita kena sedar apa sebenarnya yang tengah berlaku. Hari ni, bila kita lupa sedar apa yang berlaku sekeliling kita, dalam keluarga kita, dengan diri kita, pastilah kita tak boleh nak terima perubahan yang berlaku. We have to acknowledge the situation. Situation ni berlaku dalam pengetahuan Allah. Tanpa pengetahuan dia, tak mungkin benda ni berlaku. Betul? So
So, dia nak kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk survival. Orang selalu akan cakap survival. Saya cadangkan tuan-tuan, tukar perkataan survival mode daripada mind kita, eject keluar, masukkan CD baru, masukkan pemikiran baru. Ini bukan survival mode. Inilah masa untuk saya nak fight. Inilah masa saya nak cari peluang. Inilah masa saya nak capai apa yang saya betul-betul nak dalam hidup saya. As tadi saya dah cerita, kedua kita dah cerita dah pasal acknowledgement. Betul? Apa yang berlaku, kita perlu sedar. Sedar saja tak cukup, perlu fokus. Sedar dan fokus. Sedar sahaja apa yang berlaku, tak fokus pun tak sampai apa yang kita nak. So kalau nak capai, first, shut up your body and mind. Kedua, acknowledge the situation. Baru ketiga, kita boleh break the pattern. Dulu kita selesa makan gaji. Siang, malam, pagi, petang. Okey, kita fikir, hari ni aku pergi kerja, aku dah dapat income, aku boleh selesai semua masalah. So, hari ni kita break the pattern. Break the pattern, do the same thing yang tadi saya cerita. Do the same thing, expect a different result is not possible. So, kita cari peluang-peluang yang baru. Pilot pun sekarang dah pandai bawa kereta dah, buat Grab food. Apa alasan kita? Okey? Dan akhir sekali adalah SADR. First adalah respect. Kita perlu hormat apa yang berlaku kepada diri kita. Kita perlu respect kepada diri kita. Kita masih sihat lagi kawan-kawan. Kita ada kesihatan yang sihat, pemikiran yang baik, keluarga yang baik, kawan-kawan yang kat luar still supporting kita. So we have to learn how to respect, reflex. So setiap perkara yang berlaku bukan sia-sia. Setiap yang berlaku ada maksud, ada perkara yang kita perlu belajar untuk move on. Akhir sekali adalah redha. Baru kita akan sampai redha. Tekanan kewangan. Tekanan tu bila kita go through, kita faham apa yang berlaku dengan 4 tips yang saya share tadi, selesailah bahagian tekanan. Okey, kita cerita pasal kewangan. Yes, saya setuju. Semua orang affected. Saya sendiri affected dalam 3 bulan ni. Setiap orang mempunyai pilihan. Dan pilihan tu siapa punya? Saya yang punya. Bila kita dah manage masalah yang pertama tadi, iaitu stres. Kita dah tukar benda tu bukan jadi penghalang, tetapi batu loncatan. Bila kita duduk dalam masalah, kita tak boleh nak selesai masalah. Cari kawan-kawan. Ni saya nak bagi lagi 2 tips kat tuan-tuan. First, jangan duduk seorang-seorang. Cari kawan-kawan kat luar. Bila kita duduk dengan kawan-kawan kita dalam industri kita ke, dalam perniagaan kita ke, ahli keluarga kita dan sebagainya, baru kita akan nampak masalah tu luar. So, see the big picture. Jangan duduk dalam picture. Hari ni kalau kita nak selamatkan kawan yang lemas dalam air, kita perlu keluarkan dia daripada air itu, baru tekan untuk nak selamatkan. Macam tu juga diri kita. Tekanan ni satu benda yang melemaskan diri kita lah. Betul? So, kita perlu keluar daripada tu. Macam mana keluar? Cari kawan-kawan, keluar, see the big picture. Yang kedua, mula bercerita masalah dengan ahli yang pakar. Mula cerita dan minta nasihat-nasihat daripada kawan-kawan. Contoh, sebelum ni kita tak pakar dalam suatu bidang. Contoh kita ambil catering. Kita ni tak pandai masak. Kita ni kuat makan dan kita ni raja makan. Kita ni pandai makan dah senang cerita. Kita berminat dan start menjaga. Okey, catering. Dia ada banyak jenis catering. Salah satu benda yang kita dengar ni dia panggil clean food. Salah satu opportunity untuk kita nak supply makanan yang berkhasiat untuk orang-orang yang diet, jaga badan dan sebagainya. So macam mana kita nak faham benda tu? Kita perlu cari ahlinya dan minta pandangannya. So dia ada 2 option saja sekarang ni kita. First option dia adalah kita maintain kita punya pembelanjaan macam biasa dan kita dapatkan pendapatan yang tambahan. Kita tambah income lah. Contoh, macam mana kita nak tambah income adalah kita nampak dekat luar, kita ada social media, Instagram, Facebook dan sebagainya. So, kita belajarlah dengan kawan-kawan, YouTube channel dan macam-macam kursus yang free kat luar kawan-kawan. Yang daripada buat sekarang, kita pergi belajar macam mana nak menjaga online. Okey, kita belajar untuk menjaga online, tambah pendapatan. Maintain expenses, maintain pembelanjaan, tambah pendapatan. Kalau kita tak happy dengan benda tu, kita ada second option. Okay, yang penting kita nak hidup happy. Bila happy, baru benda tu akan work.
Kalau you nak press lah, sekali jadi tekanan je lah. So first kita ada cerita macam mana nak keluar, kedua macam mana nak move on. So dua teknik tadi ya. Satu adalah maintain belanja kita, tambah pendapatan. Kedua, kurangkan belanja kita, maintain pendapatan. So, pilihan di tangan anda. Bila kita nak kurangkan pembelanjaan, benda tu bagi kita happy tak? Kalau benda tu tak bagi kita happy, macam mana kita nak buat? So, pandai-pandailah kita mencari peluang dan move on. Inilah sedikit sebanyak, tuan-tuan, nasihat-nasihat yang kita dapat, yang saya dapat daripada pengalaman yang lepas dan belajar daripada pengalaman-pengalaman yang pakar dan ahli dalam bidangnya. InsyaAllah, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.